Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'. Saya berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala merahmati dan memberkati sesiapa yang bersama dengan saya dalam majlis ilmu online pada malam ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Adnan Wazir yang sejak daripada awal kuliah saya merhatikan beliau sentiasa bersama dengan saya, juga Bazid Aziz yang agak jauh. Ucap terima kasih juga pada semua. Moga-moga Allah Ta'ala menemukan kita di mana-mana sahaja, insya-Allah, dan Allah Ta'ala bagi kesempatan untuk kita berbual dan berbincang lebih panjang tentang agama, insya-Allah. Malam ini kita ambil berkat daripada kisah Sayyidina Umar Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. 3 ataupun 4 orang, 3 telah saya sebut, yang menjadi perancang utama konspirasi untuk membunuh Sayyidina Umar Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, Amirul Mukminin. Yang pertama, bekas raja, iaitu Hormuzan. Yang kedua, Ka'ab Al-Ahbar, seorang pendeta Yahudi. Yang ketiga, Abu Lu'lu'ah Fairuz, yang menjadi hamba kepada seorang Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang keempat ialah Jufainah, seorang penganut Kristian. Sebab itulah musuh Islam ini mereka sanggup bersatu ketika mereka merancang untuk menghancurkan Islam dan kepimpinan Islam. Abu Lu'lu'ah seorang penganut Majusi yang berasal daripada Parsi, Sanna'an haddadan mahiran. Dia seorang tukang besi yang sangat mahir, yang membuat alat-alat besi dengan penuh kemahiran dan ketelitian. Wa qad alaha Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah, yakni tuan kepada Abu Lu'lu'ah, telah memujuk Sayyidina Umar Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu agar dibenarkan Abu Lu'lu'ah bermukim di Madinah Al-Munawwarah, agar orang-orang Islam ambil manfaat dengan kemahirannya, iaitu dia adalah tukang besi, najjar, tukang kayu, naqash, seorang pengukir yang cantik, sani'. Mughirah mengambil manfaat daripada hambanya, tawanan perang ini, min dakhalihi wa amwalih, daripada kemasukan kerja-kerjanya dan harta-hartanya, kerana Abu Lu'lu'ah ini hamba milik kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka Sayyidina Umar pun mengizinkan Abu Lu'lu'ah Fairuz tinggal di Madinah. Lelaki yang keempat ialah Jufainah, seorang hamba abdi Kristian yang berasal daripada Rom, di kalangan tawanan-tawanan tentera Rom ketika pembukaan Syam. Dia menjadi hamba milik salah seorang di kalangan orang-orang Islam. Juga diberi keizinan untuk tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Ta'amara haula al-arba'ah, 4 orang ini telah melakukan perancangan jahat
untuk menghancurkan dan menamatkan kehidupan Sayyidina Umar Al-Khattabi radhiyallahu taala anhu. Ka'ab Al-Ahbar sendiri pernah menceritakan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab annahu qad dana ajaluh, ajal Sayyidina Umar sudah hampir, wa qarubat wafatuh, sudah dekat wafatnya, wa za'ama anna hadha mazkurun fit Taurat, dan dia menyangka bahawa apa yang beliau sebut ini disebut dalam kitab Taurat. Seorang hamba kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab namanya Sa' Al-Jari berkata, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menemui isterinya Ummi Kalsum binti Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar berkahwin dengan anak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maknanya Sayyidina Ali ni bapa mertua kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau kita melihat kehidupan sahabat-sahabat Nabi ini, tidak munasabah membuatkan golongan Syiah terlalu benci kepada Sayyidina Umar dan mereka memuja Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sedangkan anak Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ummi Kalsum, menjadi isteri kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin. Apabila Sayyidina Umar balik menemui isterinya Ummi Kalsum, maka dia mendapati isterinya sedang menangis. Sayyidina Umar berkata kepada isterinya, "Ma yubkik?" Apa yang menjadikan engkau menangis? Apa sebab engkau menangis? Si isteri kepada Sayyidina Umar ini terus berkata, membicarakan tentang Ka'ab Al-Ahbar. "Inna hadzal Yahudi yaqulu anka." Lelaki Yahudi ini berbicara tentang engkau. "Inna Umar ala babin min abwab jahannam." Sayyidina Umar akan berada di atas pintu daripada pintu-pintu neraka Jahannam. Dia bercakap macam tu. Sayyidina Umar terus menjawab kepada isterinya, "Masya Allah, wallahi inni la arju an yakuna rabbi khalaqani sa'idan." Demi Allah, aku benar-benar mengharapkan agar Tuhanku menciptaku dengan penuh kebahagiaan. Kemudian Sayyidina Umar pun memanggil Ka'ab Al-Ahbar, salah seorang perancang ini. Sayyidina Umar panggil. Falamma dakhala alaihi, tak kala Ka'ab Al-Ahbar masuk menghadap bertemu dengan Amirul Mukminin, Ka'ab terus berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, la ta'jal alayya." Jangan engkau terlalu gopoh ke atas saya. Jangan engkau terlalu gopoh buat tindakan terhadap saya dengan sebab berita yang engkau dengar. Fawalladhi nafsi biyadih, demi jiwaku dalam genggaman Allah, la yantahi syahru dhil hijjah hadha hatta tadkhula antal jannah. Tidak akan tamat bulan Zulhijjah ini sehinggalah engkau, wahai Amirul Mukminin, akan dapat masuk syurga. Dia cuba menenangkan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar terus berkata kepada Ka'ab Al-Ahbar, "Ayyuh syai'in hadha?" Apa perkara ni? Kalau bahasa Terengganu kau, mendapa ni? Mendapa ni? Apa hal ini? Apa perkara yang berkait dengan ucapanmu ini? "Taj'aluni marratan fi nar wa marratan fil jannah." Satu kali engkau menjadikan aku ni berada dalam neraka, satu kali aku dijadikan berada dalam syurga. Cakap berbelik-belik ni. Ka'ab bin Ahbar terus berkata, Ka'ab Al-Ahbar terus berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wallahi inna lanajiduka fi kitabillah at-Taurat." Demi Allah, kami sebenarnya mendapati dirimu disebut dalam kitab Allah At-Taurah. Ala babin min abwab jahannam. Kamu berada di satu pintu daripada pintu neraka Jahannam. Ini bukan boleh percaya sangat. Ahbar ni dia reka je mungkin lah. Dia tambah saja. Tapi dia bimbang dengan Sayyidina Umar. Dia kata, "Tamna'un nas 'anid dukhuli fiha." Kamu sebenarnya duduk atas pintu neraka, menghalang orang ramai masuk dalam neraka.
Fa idza mitta iktahamu fiha. Bila engkau mati, sebenarnya mereka mula menerpa ke dalam neraka. Engkau yang menghalang manusia hari ini masuk neraka. Bukan engkau masuk neraka. Dia putar, dia pusing. Inilah pendeta-pendeta Yahudi, Ahlul Kitab. Semenjak daripada zaman Nabi Musa, Nabi Isa, summa qala lahu, kemudian dia terus berkata kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, ausi wasiyatak, aku nak memberi wasiat kepadamu. Wa'had bima turid, ausi wasiyatak, berilah wasiat engkau, sampaikanlah apa yang engkau hendak wasiatkan. Wa'had bima turid, dan buatlah ketetapan apa yang engkau hendak. Fa innaka satamut ba'da salasati ayyam, kamu benar-benar akan mati selepas 3 hari. Berdasarkan cerita inilah yang membuatkan perawi-perawi dan membuatkan orang menilai bahawa Sayyidina Umar dirancang untuk dibunuh, dan di antara perancangnya ialah Ka'ab al-Ahbar. Faqala lahu Umar mustaghriban, tiba-tiba Sayyidina Umar berkata kepada Ka'ab al-Ahbar dalam keadaan rasa pelik, ma yudrika bidzalik, ma yudrika bidzalik, apa yang memberikan ilmu kepada engkau tentang kematianku? Macam mana mau tahu aku akan mati 3 hari lagi? Kata Ka'ab al-Ahbar, ajidu hadha fi kitabillah at-Taurat, aku mendapati perbicaraan tentang kematianmu di dalam kitab Taurat. Umar terus berkata, Allah, Allah, teruskan hidup dengan Allah. Allah, teruskan beriltizam dengan ketetapan Allah. Hal tajidu Umar bin al-Khattab di Taurat, adakah kamu benar-benar mendapati nama Sayyidina Umar al-Khattab dalam kitab Taurat? Ka'ab al-Ahbar terus berkata, lah, tengok, tidak, nama Sayyidina Umar tu, nama Umar tu tak ada. Walakin ajidu fit Taurat sana'atak, tapi memang aku dapati perangai engkau tu dalam kitab Taurat. Wa ajidu fiha annahu qad intaha umruka wa jaa ajaluk, dan aku dapati dalam kitab Taurat sesungguhnya umurmu telah tamat dan ajalmu akan tiba. Pada hari besoknya, Ka'ab al-Ahbar datang bertemu dengan Sayyidina Umar. Ka'ab al-Ahbar terus berkata kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, zahaba yaumun wa baqiya min umrika yaumaini. Telah lepas 1 hari, baki 2 hari lagi umurmu. Pada hari yang berikutnya, Ka'ab bin Ahbar datang lagi bertemu dengan Sayyidina Umar. Zahaba yauman, telah berlalu 2 hari, wa baqiya min umrika yaumun wahid, baki 1 hari lagi daripada umurmu. Macam mana Ka'ab al-Ahbar ni tahu? Seolah-olah ada satu perancangan untuk menamatkan umur ataupun usia Sayyidina Umar al-Khattab. Walamma kana subuhul arba'at, tak kala tibanya waktu subuh hari Rabu, tu'ina Umaru, memang hari yang berikutnya Sayyidina Umar ditikam, wa huwa fil mihrab, ketika Sayyidina Umar berada di mihrab untuk mengimamkan sembahyang. Fahadha at-tahdid al-mutadarrij, inilah deadline, tarikh yang ditetapkan secara berperingkat-peringkat daripada Ka'ab al-Ahbar. Deadline yang diketahui oleh Ka'ab al-Ahbar. Macam mana buat perancangan yang kemas untuk usaha membunuh Sayyidina Umar. Yadullu ala anna Ka'ab al-Ahbar kana muttali'an, menunjukkan bahawa Ka'ab al-Ahbar mengetahui dan menyedari perancangan-perancangan untuk membunuh Sayyidina Umar al-Khattab. Wa mushtarikan biha, dia memang terlibat di dalam usaha pembunuhan ini. Wa kana ya'lamu waqta tanfiz, dan dia juga tahu waktu pelaksanaan usaha untuk membunuh Sayyidina Umar. Wa arada
dan dia mahu an yata'alama, tunjuk-tunjuk tahu ala Umar wal muslimin, tentang apa yang ada pada Umar dan orang Islam. Dia tunjuk pandai dia tunjuk alim dia ta'alam, dia tunjuk alim tentang kitab Taurat. Sebenarnya dia tidak tahu pun cerita yang Saidina Umar ni ada dalam kitab Taurat ada ataupun tidak tu rekaan dia, hanya kemungkinan sebenarnya dia lah perancang. Wa yaz'ama anna hadha madhkurun fit Taurat, dia menyangka dan dia nak letak sangkaan kepada orang bahawa ini disebut dalam kitab Taurat. Wa qabla ghtiyali Umar, sebelum usaha membunuh Saidina Umar, ja'ahu Abu Lu'lu'ah. Ahbar tadi ni cerita tentang Abu Lu'lu'ah pula. Abu Lu'lu'ah datang bertemu dengan Saidina Umar syakian, mengadu tentang tuannya Mughirah. Tuan kepada Abu Lu'lu'ah Fairuz ialah Al-Mughirah bin Syu'bah. Wa qad kana Al-Mughirah yatlubu minhu, dia mengadu, Al-Mughirah meminta daripadanya agar dibayar kepada Mughirah setiap hari 4 dirham. Setiap hari. Bila kamu buat kerja, hasil daripada kerja kamu kena beri kepada saya 4 dirham. Kata Mughirah. Ini aduan yang dibawa oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz ini. Setimpal daripada alat-alat besi yang dia buat, wattawahin, pinggang-pinggang ataupun penggiling-penggiling yang dia gunakannya. Alat-alat besi yang dia guna tu disediakan oleh Mughirah bin Syu'bah. Alat-alat untuk menepa besi itu semuanya disediakan oleh Mughirah bin Syu'bah. Jadi Mughirah kata, kamu buat kerja, setiap hasil daripada usaha itu kena bagi kepada aku 4 dirham. Dia tak puas hati tentang permintaan Mughirah bin Syu'bah. Dia pergi mengadu kepada Saidina Umar. Fa'ataqada Abu Lu'lu'ah annahu mazlumun 'inda al-Mughirah. Dia meyakini bahawa dia dizalimi, dianiaya di sisi Mughirah. Wa anna al-Mughirah yastaghilluhu wa yazlimuhu. Dia menganggap Mughirah ini mengeksploitasi, menguasai dirinya dan menzaliminya. Wa ya'khudhu minhu malan kathiran. Mughirah mengambil harta yang banyak miliknya, iaitu 4 dirham satu hari. Abu Lu'lu'ah kata kepada Sayyidina Umar, ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, sesungguhnya Mughirah telah membebankan saya. Dia ambil daripada saya hasil harta benda yang banyak. Wa kallimuhu, tolonglah bercakap dengannya. Liyukhaffifa anni, agar dia meringankan bebanku. Kata Abu Lu'lu'ah Fairuz, ngadu pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun kata ke dia, madza tuhsinu minal amal, apa yang kamu buat molek daripada kerja-kerja ni? Fadzakara lahu al-a'mal, apa kerja hak bagus sangat yang mu buat? Sayyidina Umar tanya, ma tuhsinu minal a'mal, apa amalan, apa kerja kamu yang sangat hebat yang kamu buat tu? Dia pun menceritakan pada Sayyidina Umar kerja-kerja yang dia buat, daripada menerpa besi, daripada tukang kayu, daripada ukiran-ukiran wanakshin yang dia buat. Sayyidina Umar terus berkata kepada Abu Lu'lu'ah, ma talabal Mughiratu minka malan kathiran. Tidak, Mughirah tidak meminta daripadamu harta yang banyak. Kalau kadar tu tidak, kata Sayyidina Umar. Fattaqillah, engkau mesti bertakwa kepada Allah. Wa ahsin ila maulaka, sepatutnya engkau bersikap buat baik kepada Tuhan. Sayyidina Umar jawab macam tu. Sayyidina Umar tak bagi muka kepada hamba-hamba supaya bersikap samsing. Inilah sejarah yang menggambarkan mana-mana pendatang ni, bila dia mari tanah air orang Islam, mula-mula adalah tanda-tanda bagus sikit, tapi lama-lama mula tunjuk belang. Ni orang tanah Melayu tahulah, orang Malaysia tahulah perangai sesiapa sahaja.
Wa kana fi niyyati Umar, adalah dalam niat Sayyidina Umar, an yukallimal Mughirah, dia akan berbicara dengan Mughirah indama yuqabiluhu, ketika dia berjumpa dengan Mughirah. Wa yatlubu minhu, memang dia nak minta daripada Mughirah agar yukhaffifa ala Abi Lu'lu'ah, agar meringankan beban daripada aduan Abu Lu'lu'ah. Tapi Sayyidina Umar tak bagi muka pada Abu Lu'lu'ah ni. Abu Lu'lu'ah, fadhahaba Abu Lu'lu'ah ghatiban. Abu Lu'lu'ah pergi meninggalkan Sayyidina Umar dalam keadaan rasa marah. Wa huwa yaqul, dia bercakap, dia mula mengadu, dan dia mula berkata sesuatu yang menunjukkan dia tidak puas hati terhadap kerajaan dan kepimpinan Sayyidina Umar. Inna adla Umar wasi'an nasa kullahum. Keadilan Sayyidina Umar ini menguasai semua orang. Ghairi, selain daripada aku tidak merasai keadilan Sayyidina Umar. Orang lain kata Sayyidina Umar ni adil belaka, tapi aku tidak. Falam ya'dil ma'i, dia tidak bersikap adil bersama denganku. Tengok, ini contoh mana-mana golongan pendatang ni, lama-lama dia mula bersikap akad kepala, samseng dan tunjuk belang dia. Wa kana Abu Lu'lu'ah mauturan haqidan. Di samping itu sesungguhnya Abu Lu'lu'ah ini bersifat dendang, mauturan, menyimpan dendangnya, haqidan, dengki terhadap Sayyidina Umar itu sendiri. Dengki kerana apa? Sayyidina Umar lah yang menawannya, menghancurkan kerajaannya dan menguasai kerajaannya, negaranya. Dinajahil muslimin fi khilafatihi fi tahtim ad-daulah al-farisiyah, kerana kejayaan tentera-tentera Islam di zaman pemerintahan Sayyidina Umar untuk menghancurkan kerajaan Parsi. Wa kana Abu Lu'lu'ah idza raha atfala. Abu Lu'lu'ah ini apabila bertemu dengan anak-anak hamba-hamba Majusi yang tinggal di Madinah, ia akan pemegang kepala-kepala kanak-kanak di kalangan anak-anak Majusi ini, anak-anak hamba tawanan Majusi ini. Dia akan pegang kepala, dia menunjukkan simpatinya dan dendamnya. Dia menangis, wa yaqul, dan dia berkata, laqad akala Umar, sesungguhnya Sayyidina Umar telah memakan kabdi, hati jantungku. Sayyidina Umar ni makan dah hati jantung aku ni. Aku memang rasa dendam, marah sangat dia. Wa ba'dal muhawarah bainahu wa baina Umar admara qatlah. Selepas berlakunya dialog dan perbualan antara Abu Lu'lu'ah Fairuz dengan Sayyidina Umar, dia mula menyimpan perasaan untuk membunuh Sayyidina Umar. Fasana'a Abu Lu'lu'ah, Abu Lu'lu'ah pun telah mencipta khanjaran, satu bilah belati, pedang yang besar panjang, yang pendek belati, orang panggil belati, lahu ra'san, padanya ada dua kepala. Wa kana hadan madiyan, dia tajam yang amat kuat. Nawa qatla Umar, dia berniat, berazam untuk membunuh Sayyidina Umar. Abu Lu'lu'ah pergi bertemu Hormuzan. Ini perancangan mula berlaku. Dia pergi bertemu dengan Hormuzan, bekas seorang raja yang ditawan. Wa arahu khanjar, dia tunjuk lati yang dia buat. Kemudian dia berkata, kaifa tara hadha, wahai Hormuzan, kata Abu Lu'lu'ah, apa pandangan tentang belati ini, pisau ni? Hormuzan berkata, innaka la tadrab ahadan bihadzal qanjar illa qataltahu. Kamu tidak akan menikam seseorang pun dengan belati ini, dengan pisau ini, melainkan engkau akan membunuhnya. Sayyidina Umar berjalan satu hari di Madinah bersama dengan beberapa orang di kalangan sahabat, berjumpa dengan Abu Lu'lu'ah di satu jalan, di satu lorong. Sayyidina Umar pun berkata kepada Abu Lu'lu'ah, laqad sami'tu annaka taqul law asya'u la sana'tu riha tahunah tathanu birri. Kata Sayyidina Umar kepada Abu Lu'lu'ah, aku dengar wahai Abu Lu'lu'ah kamu berkata, kalau aku mahu, nescaya aku akan cipta satu putaran
penggiling untuk menggiling segala pohon sampai ke akarnya. Satu perkataan, dia kata dia akan buat satu roda yang menjadi penggiling makanan ataupun tepung gandum, pokok-pokok biji-biji gandum sehingga diuli keseluruhannya. Betul kamu cakap macam tu? Maknanya betul kamu cakap kamu nak buat sesuatu yang jahat terhadap aku, seolah-olah macam tu. Sayyidina Umar, Abu Lu'lu'ah menjawab dengan rasa marahnya, dendangnya, masamnya. La asna'an laka, aku memang akan buat untukmu satu roda yatahaddatsu bihan nas, satu roda penggiling yang manusia akan bercakap tentangnya nanti. Kau akan buat. Sayyidina Umar pun berkata kepada sahabat-sahabat teman-temannya, in hadzal abdu yuhaddiduni wa yatawahhaduni, hamba abdi ini mengugukku dan mengancamku. Tiga perancang ini bertemu, Abu Lu'lu'ah, Hormuzan, Jufainah. Tiga orang ni berhimpun, wa yatadarasun, mereka mula berbincang, mengkaji bagaimana nak melaksanakan perancangan mereka dan usaha untuk membunuh Sayyidina Umar. Dan adalah bersama dengan Abu Lu'lu'ah khanjar, belati yang disediakan untuk melaksanakan jenayah pembunuhannya. Ketika tiga orang ni sedang bertemu, berbincang, berhimpun, marra bihim Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Betulan seorang sahabat Nabi, anak Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Abdurrahman lalu. Falamma syahadu, tak kala mereka tengok Abdurrahman bin Abu Bakar lalu, khafu wa fasa'u, mereka mula rasa takut dan bimbang, gemetar. Wa kanu jalisina 'ala al-ard, mereka ketika itu sedang duduk atas muka bumi, bincang, duduk atas tanah bincang tiga orang ni. Lalu Abdurrahman bin Abu Bakar, fahabbu, mereka terkejut, waqifina fazi'in, mereka terus bangun dalam keadaan takut. Fasaqata min Abi Lu'lu'ah, jatuh daripada tangan daripada Abu Lu'lu'ah khanjar, belati yang dibawanya, wa huwa khanjar alladhi ta'ana bihi Umar ba'da dhalik. Itulah belati yang digunakan untuk menikam Sayyidina Umar selepas itu. Abu Lu'lu'ah menjadi perancang utama melaksanakan konspirasi ini. Sayyidina Umar Al-Khattab ditikam dengan belati yang diletakkan racun pada kedua-dua matanya. Pada waktu subuh hari Rabu 26 Zulhijjah tahun 23 Hijrah Nabi SAW. Cerita dia macam mana? Nak teruk kita tinggal salah seorang penyaksi cerita ini, peristiwa ini. An yasifa lana, dia akan menggambarkan kepada kita secara terperinci al-hadis mufajja', tentang peristiwa tragik ini. Dia akan cerita pada kita. Siapa dia? Amru bin Maimun al-Audi rahimahullah. Kata Amru bin Maimun, aku melihat Sayyidina Umar pada hari ia ditikam. Wa mana'ani an akuna fi as-saffil awwal mutaqaddam. Ada sesuatu yang menghalangku daripada aku berada pada saf yang pertama, yang berada di hadapan. Aku ni tidak ada sesuatu yang menghalang aku nak duduk saf depan, melainkan kehebatan Sayyidina Umar. Kerana aku rasa gerung dengan Sayyidina Umar, nak duduk dekat-dekat dia. Wa kana Umar rajulan mahiban, kerana Sayyidina Umar ni seorang lelaki yang haibah, yang penuh kehebatan dia, orang gerung dia. Fakuntu fi saffi tsani, kata Amru bin Maimun, aku berada pada saf yang kedua. Nak duduk pada saf yang pertama, aku takut gerung haibat Sayyidina Umar ni, aku duduk saf yang kedua. Wa baini wa baina Umar ibnu Abbas, aku duduk belakang dia. Tetapi belakang Sayyidina Umar ini adanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Amru berada saf yang kedua,
Abdullah bin Abbas ada pada saf yang pertama di belakang Sayyidina Umar secara langsung. Kerana Abdullah bin Abbas seorang sahabat Nabi yang sangat dikasihi oleh Sayyidina Umar. Wa kana Umar waqifan fil mihrab. Sayyidina Umar sedang berdiri di mihrab, di mihrab sembahyang. Indama uqimat salatul fajr, ketika diiqamatkan sembahyang subuh. Azan, kemudian sembahyang sunat, Sayyidina Umar masuk, kemudian diiqamatkan sembahyang. Amr bin Maimun pun berkata, Umar apabila diiqamatkan sembahyang, dia lalu antara saf ni. Sayyidina Umar ni dia lalu antara saf, masa orang qamat. Wa yaqul, dan dia berkata, istawu, luruskan saf. Wa yastaqbilu saffa biwajhihi, dalam keadaan dia menghadap ke arah saf dengan mukanya. Wa yanzuru ilan nas, dia tengok pada orang ramai. Fa in ra'a rajulan mutaqaddiman, jika dia tengok ada seorang lelaki terkedepan daripada saf, atau mutaakhiran, ataupun terkebelakang daripada saf, tidak tersusun, adalahu, dia akan luruskannya. Summa yataqaddam ilal mihrab, barulah dia pergi berada dekat mihrab dan dia bertakbir. Adalah ketika itu sembahyang subuh. Kemungkinan dia baca surah Yusuf ataupun surah An-Nahl pada rakaat yang pertama. Ketika orang ramai sedang berhimpun datang untuk menunaikan sembahyang, dia sembahyang rakaat yang pertama, kata Amr bin Maimun, kemungkinan dia baca surah Yusuf ataupun surah An-Nahl. Pada hari peristiwa pembunuhan itu berlaku, sembahyang diiqamatkan, Sayyidina Umar melihat kepada orang ramai, dia meluruskan saf, di belakangnya Abdullah bin Abbas dan juga Abdurrahman bin Auf. Ada dua orang, Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Umar ada depan. Wa kana khalfahu wa dakhala Abu Lu'lu'ah, ketika dia dah akad takbir, dua orang sahabat ni ada di belakang dia, sembahyang di belakangnya. Abu Lu'lu'ah masuk bersama dengannya melatinya yang sedang diracun. Dia masuk serbu. Wa kabbara Umar, Sayyidina Umar bertakbir dengan takbiratul ihram. Orang lain yang ada di belakang makmum bertakbir bersama dengan Sayyidina Umar. Wa dakhalu fis salat, dia pun masuk dalam saf-saf orang yang sedang sembahyang. Wa qabla an yabda fi qiraatil Fatihah, sebelum Sayyidina Umar memulakan bacaan Fatihah, Abu Lu'lu'ah keluar mendekati Sayyidina Umar di pertengahan saf-saf orang yang bersembahyang, menikangnya dengan melatinya yang diracung 3 kali tikaman yang sangat dalam, satunya di bahu, duanya wasnatan fi khasiratihi wa batnih, di belakangnya, di dekat belakang ni, dan satu lagi di perutnya, dan satu tikaman di perut itu nafizah, tembus. Di bahu satu, di atas ni satu, di perut satu, dan di perut itu tikamannya menebusinya. Sayyidina Umar terus berkata dengan tikaman yang kuat, qatalanil kalb, anjing telah membunuhku. Aw akalanil kalb, ataupun dalam riwayat yang lain, anjing telah memakanku. Umar pun jatuh ke bumi kerana kuatnya tikaman. Darahnya memancuk keluar dengan cepat daripada lubang-lubang tikaman itu, dalam keadaan dia membaca firman Allah, wa kana amrullahi qadaran maqdura, adalah ketetapan Allah, adalah urusan Allah itu sudah menjadi kadar yang telah ditetapkan olehnya. Tak kala Abu Lu'lu'ah membunuh ataupun menikam Sayyidina Umar dengan belatinya, dengan pisaunya, Sara, mula dia menikam 2 orang yang bersembahyang berdiri di saf yang pertama tu. Ada 2 orang yang berdiri dekat Sayyidina Umar juga, ditikam. Wadakhalaini fi shalah, yang juga masuk untuk sembahyang. Wa yat'unu man yalqahu minhum, dan juga menikam orang yang berada di sekelilingnya, di kiri dan di kanan. Dia menikam lebih kurang 13 orang lelaki. Masa dia serbu masuk tu, dia tikam seorang tepi, seorang ni, kemudian mana-mana orang dia tikam 13 orang.
sehingga daripada 13 orang itu 7 syahid di kalangan mereka. Tak kala Abdul Rahman bin Auf melihat suasana yang tragik itu, Abdul Rahman bangun dengan gerakan yang sangat pintar, yang sangat bijak. Haitsu akhadha burnusan, dia mengambil jubah yang besar, pakaian yang besar. Wa tarahu ala Abi Lu'lu'ah, dia mencampaknya ke atas kepala Abu Lu'lu'ah, liyulqiyal qabda alaihi, untuk dia menangkapnya, untuk dia memudahkan tangkapan terhadap Abu Lu'lu'ah. Bila Abu Lu'lu'ah merasakan dirinya sudah berada dalam pakaian itu ataupun dalam tempat yang digunakan untuk memberkasnya, wa annahu sayuqbad alaihi, dia akan ditangkap, walam yatamakkan minal firar, dia tidak lagi mampu untuk lari, qama, dia pun telah membunuh dirinya sendiri dengan belati itu, mati membunuh diri ketika itu juga. Amr bin Maimun menyempurnakan riwayatnya tentang peristiwa ini dengan katanya, Omar pun memegang tangan Abdul Rahman bin Auf daripada belakang. Pegang tangan Abdul Rahman bin Auf. Faqaddamahu, dia meminta agar Abdul Rahman terkedepan, mara ke hadapan, liyukammil as-salah, untuk menyempurnakan sembahyang. Fataqaddama banu Auf, Abdul Rahman bin Auf pun mara ke hadapan, berada di mihrab. Fa amma alladhi khalafa Umar faqad ra'au al-hadis. Adapun orang yang benar-benar berada di belakang Sayyidina Umar melihat peristiwa itu. Wa ra'au masra' Umar, melihat peristiwa kematian ataupun tikaman terhadap Sayyidina Umar. Wa 13 rajulan, dan 13 orang lelaki yang ada di sekitar itu yang ditikam. Wa maqta Abi Lu'lu'ah, dan kematian Abu Lu'lu'ah. Wa amma alladhi fi nawahil masjid, adapun orang yang berada di pinggir masjid, di luar ataupun di tepi-tepi masjid, falam yadrau mal amur, mereka tidak menyedari apa yang berlaku. Berlaku di tengah-tengah depan soft, di bahagian depan. Jadi orang duduk belakang, duduk tepi-tepi, tak sangka, tak sedar. Walamma lam yaqra Umar al-Fatihah, tak kala Sayyidina Umar tak baca Fatihah dengan sempurna, ba'da takbiratil ihram, selepas takbiratul ihram, saru yaqulun, mereka mula berkata subhanallah, subhanallah, peringat kata imam. Tapi mereka tak sedar, tak imam kena tikam dah. Taqaddama Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf pun terus maju ke depan. Fasalla bil musallin, dia pun sembahyanglah bersama dengan orang ramai menjadi imam, sembahyang khafifah, sembahyang yang cepat sangat. Qara'a fiha bi aqsari suratain fil Quran, dia baca surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Abdul Rahman dan orang ramai pun bersembahyang. Sayyidina Umar sari'an amamahum fil mihrab, terbaring kesakitan, terbaring di hadapan mereka di depan dekat mihrab. Walakinnahum qaddamu salat al-fajri, mereka mendahulukan sembahyang subuh ketika itu kerana ad-dayil qasir, kerana sembahyang subuh waktunya sangat sempit, singkat dah. Ala is'afi amirul mu'minin, daripada merawat amirul mu'minin. Abdullah bin Abbas pun menceritakan tak kala selesai sembahyang, Umar mughasyian alaihi, pengsang kerana tikaman yang kuat. Umar masih lagi dalam keadaan pengsangnya. Hatta asfaran nas, asfaran nahar, sehingga mula nampak hampir cerah siang hari. Wa ausyaka tulu'al fajr, dibimbangi, wa usyika tulu'al fajr, dibimbangi keluar matahari habis waktu subuh dah. Hampir nak keluar dah waktu. Wa huwa lam yusallil fajr, sedangkan Sayyidina Umar belum lagi sembahyang fajar. Faqid, maka dikatakan innakum lam tuqizuhu bi syai'in, ada orang cakap kamu jangan mengejutkan, jangan membangunkan Sayyidina Umar dengan sesuatu. Misli tazkirihi bis salah, seperti mengingatkan dia dengan sembahyang. Fayastayqizu wa yastayqizu, dia akan bangun. In kanat bihi hayah, jika dia hidup dia akan bangun. Dia akan bangun, tak perlu kamu bangunkan dia, dia akan bangun, dia akan sembahyang. Tiba-tiba orang ramai terus berkata, as-salat ya amirul mu'minin, as-salat, semayang amirul mu'minin, semayang amirul mu'minin. Sayyidina Umar tu terbangun daripada pengsangnya, tersedar daripada pengsangnya, terus berkata, na'am, ya, as-salata, wallahi, semayang, demi Allah, semayang.
wala haqqa wala hadza liman tarakaha. Tidak ada hak dan tidak ada bahagia bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Cepat lagi, sempat lagi bercakap tentang sembahyang. Wa nazara fi wujuhina, kata Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar melihat wajah-wajah kami. Wa qala asallan nas, terus tanya, orang ramai sembahyang belaka dah? Faqultu, yakni Ar-Rawi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas menjawab, na'am ya Amirul Mukminin, ya, semua orang sudah sembahyang wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Umar jawab lagi, la islam liman tarakas salah, tidak sempurna Islam bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Kemudian qaddamu lahu ma, orang ramai pun membawa baginya air dalam keadaan dia sedang berada di mihrab. Kemudian dia pun berwuduk dan bersembahyang subuh sebelum keluarnya matahari. Wa inna jarahahu la yatafaddaqu daman, dalam keadaan lukanya terpancuk keluar darah. Wa ba'dama shalla Umar al-fajr, tak kala selesainya Sayyidina Umar sembahyang subuh, dia pun terus berkata kepada Abdullah bin Abbas, dia kata, ukhruj, wahai Abdullah bin Abbas, keluar engkau. Fanzur, tengok, man huwa alladhi qatalani, cuba kamu pergi tengok siapa yang bunuh aku tadi. Siapa? Fasa'altu mutajammi'in, aku pun bertanya pada orang yang sedang berkerumun, malladhi ta'ana Amirul Mukminin. Maknanya Abdullah bin Abbas ni tak sedar juga siapa yang sedang menikam, kerana peristiwa terlalu cepat berlaku. Abdullah bin Abbas tu tanya, siapa yang menikam Amirul Mukminin? Orang ramai pun jawab, ta'anahu aduwullah, musuh Allah telah menikamnya, iaitu Abu Lu'lu'ah al-Majusi, hamba kepada Mughirah bin Syu'bah. Dan dia juga menikam bersama dengan Amirul Mukminin beberapa orang di kalangan muslimin. Kemudian dia membunuh dirinya. Abdullah bin Abbas pun berkata, aku pun pulang bertemu dengan Sayyidina Umar semula. Umar melihat kepadaku, wa ka'annahu istakharani wastabta'ani, seolah-olah dia merasakan aku ni lambat mari beritahu kepada dia, dan aku ni lewat memberitahu pada dia. Faqultu lahu, aku pun berkata kepada Sayyidina Umar, huwa ghulamul Mughirah bin Syu'bah, wahai Amirul Mukminin, yang membunuhmu ialah gulam, hamba kepada Mughirah bin Syu'bah. Sayyidina Umar terus, as-sani', pembuat, yakni pembuat pisau-pisau. Qultu na'am, ya. Qatalahullah, moga-moga Allah Ta'ala menghancurkannya. Laqad amartu bihi ma'rufan, aku telah melakukan perkara yang baik terhadap beliau. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maitati biyadi rajulin yadda'al Islam, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang lelaki yang mengaku Islam. Walhamdulillahilladzi lam yaj'al qatili yahujuni indallah bisajaratin wahidatin sajadah Allah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan pembunuhku orang yang akan berhujjah di sisiku, di sisi Allah denganku, dengan sujudnya yang satu di sisi Allah ketika dia sujud kepada Allah. Bukan orang Islam lah. Alhamdulillah, yang membunuh bukan orang Islam yang pernah sujud pada Allah Ta'ala. Summa qali, kemudian Sayyidina Umar pun berkata kepada qalali, kepada Abdullah bin Abbas, qad kunta wa abukal Abbas, sesungguhnya engkaulah wahai Abdullah bin Abbas dan ayah engkaulah Abbas, tuhibban, memang suka sangat, antaksiral uluj, agar berduyung-berduyung ramainya di kalangan orang Rom dan Parsi datang ke Madinah. Kamu dua orang suka sangat, Sayyidina Umar kata, kamu dua orang, kamu dengan ayah kamu suka orang luar Parsi dan Rom datang ke negeri kita Madinah. Sayyidina Abdullah bin Abbas pun berkata kepada Amirul Mukminin, in syi'ta qatalnahum jami'an an, jika kamu mahu, aku boleh bunuh, kami boleh bunuh mereka semuanya sekarang. Ini dia. Sejarah ini menggambarkan bagaimana kalau kita tidak teliti, inilah yang akan menjadi pembunuh kepada umat Islam. Pendatang yang bukan Islam, yang memiliki sifat dendam, mereka akan racang. Qal, kata Sayyidina Umar, taqtulunahumul an, adakah kamu nak bunuh mereka sekarang? Sekarang baru nak bunuh mereka? Ba'dama takallamu bilisanikum, tak kala mereka mula bercakap dengan bahasa kamu.
Wa sallu salatakum, mereka sembahyang seperti mana kamu sembahyang. Wa hujju hajjakum, dia buat haji sebagaimana kamu buat haji. Summa humila Umar, Sayyidina Umar dibawa daripada mihrab ke rumahnya dalam keadaan lukanya keluar darah. Luka dia keluar darah. Umar mahu an yata'akkada, memastikan sama ada rakyatnya tidak reda. Adakah rakyat dia ni, wa arada Umar an yata'akkada min adami ridal muslimin an qatlih wa yata'akkada min man ridahum anhu wa adami ghadbihim alaihi aw karahiyatihim lahu. Sayyidina Umar mahu nak memastikan ketidak restu rakyat kepadanya daripada pembunuhan ini, dan nak memastikan mereka ni setuju tak Sayyidina Umar ni dibunuh, ataupun mereka tidak marah Sayyidina Umar ni dibunuh, ataupun memang mereka benci dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, ataupun mereka tak benci. Nak ambil kepastian macam tu. Allah, Sayyidina Umar ni bimbang takut orang tikang dia ni kerana kebencian orang ramai terhadap dia, ataupun tak setuju dengan dia, ataupun macam mana. Abdullah bin Umar pun berkata, lamma tu'ina abi, Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar, tak kala ayahku ditikam, khasyiya an yakuna lahu dhanbun 'indal muslimin, dia takut dia ada dosa bersama dengan orang ramai yang dia tidak tahu. Dia pun panggil Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas ni sangat dikasihinya. Dan Sayyidina Umar berkata kepada Abdullah bin Abbas, uhibbu an tu'allima li amral muslimin, aku suka agar engkau tu'allima li amral muslimin, kamu beritahu kepada aku tentang keadaan urusan orang Islam sekarang. Abdullah bin Abbas pun keluar bertanya orang ramai tentang tikaman yang berlaku pada Amirul Mukminin. Semua mereka berkata, wallahi, demi Allah, kami sangat suka agar Allah menambahkan umur Amirul Mukminin daripada umur-umur kami. Kami nak kalau boleh Sayyidina Umar ni panjang usianya. Faraja'a ila Umar, maka Abdullah bin Abbas pun pulang bertemu dengan Sayyidina Umar, berkata kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ma ataitu ala mala'im minal muslimin, aku tidak bertemu orang ramai di kalangan orang Islam, illa yabkun, malaikat semua mereka menangis, wa ka'annahum faqadul yaum abna'ahum, seolah-olah mereka kehilangan anak-anak mereka pada hari ini. InsyaAllah kita akan ulang dan kita akan sambung kisah ini dalam pengajian kuliah kita malam besok, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya. Tetapi inilah sejarah yang menggambarkan, ingat bagaimana musuh-musuh Islam dia tidak akan duduk diam untuk menghancurkan kepimpinan Islam, pemerintahan Islam. Bahkan mereka sanggup membuat satu perancangan untuk membunuh mana-mana pemimpin yang adil. Fikir agar kita cuba melihat, kalau umat Islam dalam negara kita tidak bersatu, kemungkinan juga musuh Islam akan bertindak lebih teruk daripada apa yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah dan kawan-kawannya membunuh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.